Bertemu kembali rentasan berita edisi 866. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Anwar tetap mendapat sokongan Pakatan Harapan. Di manakah perginya pelaburan dari Timur Tengah? Berapa kalikah wakil rakyat sudah menderma darah? Gelaran darjah kebesaran yang memalukan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Kontroversi audio yang didakwa mirip suara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak mencairkan sokongan pimpinan Pakatan Harapan kepada beliau. Ini ditegaskan oleh pengerusi DAP Negeri Sembilan Anthony Lok Siu Fook yang menjelaskan beliau juga kekal sebagai calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan. Bekas Menteri Pengangkutan itu berkata parti komponen dalam Pakatan Harapan tidak akan berpecah belah berhadapan dengan pilihan raya akan datang. Tiada persoalan terhadap isu pimpinan. Tiada persoalan bahawa kita tiga parti akan berpecah. Tiga parti ini adalah parti hidup dalam Pakatan Harapan. Kita mesti berpegang teguh dan berdiri sama-sama untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Saya juga nak menyatakan dengan jelas bahawa DAP Negeri Sembilan menyokong penuh kepimpinan Datuk Seri Aminuddin Harun selaku Menteri Besar Negeri Sembilan dan beliau adalah Panglima Besar dalam PRU15 untuk tetap menawan Negeri Sembilan. Katanya dalam ucapan tersebut di Seremban baru-baru ini di petik media. Beliau berkata untuk mengekalkan mandat, parti perlu menunaikan manifesto yang telah dijanjikan selain mengukuhkan perpaduan dalam komponen Pakatan Harapan. Menunaikan janji adalah satu kewajipan. Kerajaan Pakatan Harapan jatuh di Putrajaya kerana ada orang yang tidak menunaikan janji. Tetapi kita tidak. Kita tetap berjadi kerajaan kerana kita mempunyai pimpinan yang menunaikan janji. Kita menganggap manifesto kita sebagai kitab kita juga. Katanya tanpa menyebut nama siapa yang tidak menunaikan janji itu. Sabtu lalu, tiga pimpinan tertinggi Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan secara bersama demi satu komitmen untuk memulihkan kembali demokrasi berparlimen. Kami akan terus gigih berusaha menjuarai aspirasi rakyat dengan mengambil pendekatan khemah besar untuk menyatu padukan rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira pegangan politik. Ini penting bagi memulihkan kembali sistem demokrasi berparlimen dengan menamatkan penggantungan parlimen. Untuk tujuan ini, satu memorandum yang ditandatangani oleh semua ahli parlimen yang menyokong pembukaan semula parlimen akan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara senafas menjunjung titah nasihat Duli Tuanku bahawasanya darurat tidak menghalang parlimen untuk bersidang. Kata kenyataan tersebut yang ditandatangani oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Haji Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kenyataan tersebut dikeluarkan selepas selesai pemukiman Pakatan Harapan di Port Dickson baru-baru ini. Menurut mereka, pemukiman tersebut menyuntik semangat baru kepada pucuk pimpinan untuk bangkit semula dengan semangat perpaduan dan iltizam bagi meneruskan usaha reformasi negara. Bagaimanapun, komitmen terbaru ini mengulangi kenyataan terdahulu untuk bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan syarat-syarat yang telah pun ditentukan. Kami menegaskan kesediaan untuk berunding dan bekerjasama dengan mana-mana pihak berdasarkan prinsip dan agenda reformasi demi kepentingan rakyat tanpa melibatkan kleptokrat. Tegas kenyataan itu. Kenyataan terbaru itu menamatkan spekulasi siapa yang menjadi pilihan Pakatan Harapan untuk menerajui kerajaan jika sekiranya menang pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jom Channel berpendapat sewajarnya penyokong Pakatan Harapan memberi peluang kepada pemimpin untuk merangka strategi terbaik supaya kerajaan zalim ini dapat ditumbangkan dan demokrasi dipulihkan. Tiba masanya semua perang mulut dalam kalangan pembangkang yang tidak ketahuan punca dihentikan. Tindakan menembak antara rakan seperjuangan langsung tidak membantu mengurangkan kesengsaraan rakyat di bawah pemerintahan kerajaan Tebu Atap.
Menjelang pilihan raya umum ke-15, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang kini menawarkan skim yang pernah disebut semasa dalam Pakatan Rakyat dahulu, iaitu Negara Berkebajikan. Dalam tulisan yang bertajuk Tawaran Kerajaan Selamatkan Rakyat, Negara Berkebajikan, beliau berkata konsep Negara Berkebajikan yang ditawarkan berbeza dengan teori Barat yang sempit dan hanya sekadar berkonsepkan kebajikan masyarakat sama ada mengamalkan pendekatan liberal kapitalisme, komunisme atau sosialisme. Semua pendekatan tersebut berkonsepkan sekularisme tanpa agama atau terpisah daripada agama, tulisnya. Kata Hadi, konsep kebajikan mengikut perspektif Islam berprinsipkan rukun iman yang menjadi asas kepada amal soleh melibatkan seluruh anggota masyarakat, berkonsepkan adil terhadap semua. Para pemimpin wajib melaksanakan konsep adil kepada semua manusia yang bermasyarakat majmuk dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, bukan sahaja terhad dalam aspek kehakiman. Maka dalam aspek kenegaraan, bersaksiah ataupun integriti keimanan, ilmu dan akhlak. Tanpa sifat-sifat tersebut, maka hilanglah sifat integritinya, ujar beliau. Beliau turut berkata taat kepada pemimpin adalah bersyarat selagi mana pemimpin itu berlaku adil dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berdasarkan kepada beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat secara mutlak. Setelah menulis dengan berbelit-belit yang dihias ayat-ayat Al-Quran, di hujung rencananya, jelas beliau sebenarnya mahu menjustifikasikan rampasan kuasa menerusi langkah syaratan pada hujung Februari tahun lalu. Katanya, perubahan kerajaan daripada Barisan Nasional dahulu dengan kelemahan pemerintahannya tidak mampu diubah oleh Pakatan Harapan seperti yang dijanjikan. Hanya indah khabar daripada rupa dengan manifesto yang tidak mampu dikotakan. Kali ini kami mengajak supaya peluang diberikan kepada PAS bersama Gabungan Politik Perikatan Nasional PN yang menjanjikan sebuah negara berkebajikan dengan agenda wawasan induk negara sejahtera atau WINS. Walaupun tidak menyebutnya secara khusus, beliau sebenarnya mahu memperlekehkan usaha Pakatan Harapan yang bertemakan reformasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya liberal, DAP dituduh sebagai komunis, rahmatan lil alamin pula sekadar hasil pemikiran orang yang berilmu tapi buta Al-Quran. Itulah maksud sebenar yang tersirat oleh Hadi. Ingin Jom Channel mengingatkan, Kerajaan Pakatan Harapan tidak sempat menunaikan manifestonya kerana PAS bersama rakan pengkhianatnya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali telah melakukan aksi tebuk atap dan merampas tampuk pemerintahan. Bukankah tindakan kudeta itu yang bersandarkan kepada scheme of things bersifat autokrasi dan jauh menyimpang daripada tuntutan Islam? Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional itu bercanggah dengan kenyataan beliau sendiri yang menyebut maka Islam menentang kezaliman yang menggunakan kuasa mutlak berbentuk diktatorship yang bertuhankan individu atau kumpulan yang dianggap syirik, tidak mengesakan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kudeta itu adalah satu kezaliman kerana merampas kuasa di saat Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertukus lumus menghalang serangan COVID-19 ketika itu. Akibat ketidakcekapan Kerajaan Perikatan Nasional menangani COVID-19, wabak yang pada mulanya terkawal menjadi satu pandemik. Malah Hadi sendiri menyebut bahawa berdosa mentaati pemimpin sedemikian. Katanya begitu juga Islam menentang kezaliman dalam bentuk teokrasi yang bertuhankan agamawan dan demokrasi yang bertuhankan rakyat yang ditipu dan diperbodohkan dengan godaan dunia, rasuah atau paksaan. Betapa besarnya dosa sekiranya diberikan kepatuhan yang mutlak kepada pemimpin yang zalim dan menyalahgunakan kuasa sehingga ia dianggap setaraf dengan perbuatan syirik yang menjadi dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itulah yang sedang berlaku di negara ini. Kini rakyat cuba diperbodohkan dengan penggantungan parlimen dan tindakan meluluskan undang-undang baharu serta pengeluaran dana dari perbendaharaan tanpa perbahasan semak dan imbang. Namun Jom Channel bersetuju dengan kenyataan Hadi bahawa mereka yang mendirikan solat sentiasa berhubung dengan Allah setiap waktu yang diwajibkan. Bukan sekadar berpura-pura mendirikan masjid. Tidak cukup hanya mempunyai ilmu sahaja tanpa mempunyai peribadi yang bertakwa. Hal ini sangat penting supaya integriti seseorang itu ikhlas, bukannya berpura-pura. Anehnya, beliau sendiri adalah ilmuwan yang bersembunyi di sebalik selimut emas yang penuh kepura-puraan. Jawablah dengan penuh integriti dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Abdul Hadi Awang, berapa banyak pelaburan dari Timur Tengah yang telah dibawa Tuan Guru sebagai duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri ke Timur Tengah? Tidakkah Tuan Guru rasa berdosa kerana gagal menunaikan tanggungjawab dan amanah jawatan yang telah pun disandang?
Kementerian Kesihatan KKM akan mempertimbangkan cadangan untuk memberi keutamaan kepada penderma darah lebih 50 kali diberi suntikan vaksin pada fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, KKM akan membawa cadangan itu kepada Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Ia cadangan yang baik dan sebagai insentif kepada penderma darah di Malaysia, katanya di petik media. Menurut laporan, terdapat cadangan daripada penderma darah supaya mereka diberi keutamaan dalam pemberian vaksin COVID-19. Cuba kita buat perkiraan. Seorang individu yang sihat boleh menderma sebanyak 2 kali dalam tempoh 3 bulan, iaitu 8 kali setahun sehingga 24 kali setahun. Justru jika usia anda sekarang 20 tahun dan mula menderma darah setahun sekali, anda akan mencapai 50 kali ketika usia anda 70 tahun. Tetapi jika anda mula menderma darah sekarang sebanyak 8 kali setahun, anda akan mencapai 50 kali pada 6 tahun 3 bulan akan datang. Dalam pada itu, jika anda mula menderma sekarang dan dengan gigih 2 kali sebulan, anda akan mendapat vaksin 25 bulan dari sekarang. Namun seorang aktivis yang enggan namanya didedahkan berkata beliau kini sudah menderma sebanyak 22 kali. Menurut perkiraannya, jika beliau menderma sebanyak 4 kali setahun, beliau akan mencapai 50 kali pada 7 tahun akan datang. Kalau begitu, apa guna mendaftar di MySejahtera? Soalnya, maknanya skim yang disebut oleh Adham itu hanya untuk mereka yang sudah menderma sebanyak 50 kali. Bagaimanapun, dari sudut pandangan positif, penderma darah adalah insan prihatin yang melakukan kebaikan untuk rakyat. Justru adalah wajar mereka diberikan penghargaan. Pada 14 Julai 2019, Berita Harian melaporkan Kementerian Kesihatan melalui Tabung Darah Negara menyediakan wad kelas pertama selama 10 tahun dan wad kelas kedua percuma seumur hidup kepada penderma darah yang menderma melebihi 50 kali. Itulah keistimewaan yang diberi demi menggalakkan orang ramai menderma darah, kata Ketua Unit Transfusi Darah Hospital Sultanah Nur Zahirah Dr. Muhammad Muhaimin Kamli yang diperkenalkan sejak 2005. Jom Channel menyokong cadangan penderma darah ini demi memelihara kesihatan mereka agar sentiasa berada di tahap yang baik. Pada masa yang sama juga, suka Jom Channel bertanya kepada Menteri Kesihatan, bagi semua ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional termasuk senator yang takut membuka pintu parlimen dan Dewan Undangan Negeri, sudah berapa kali mereka menderma darah? Pertanyaan yang sama juga kami panjangkan kepada 3 orang duta khas Perdana Menteri. Penderma darah harus menderma 50 kali baru dipertimbangkan untuk mendapat vaksin. Sedangkan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang terdiri daripada pelbagai usia mendapat suntikan imunisasi COVID-19 walaupun tidak melakukan pekerjaan hakiki mereka. Sehingga ada yang sempat bercuti panjang di New Zealand dan menjalani program mencantikkan badan. Berbeza dengan penderma darah yang berjasa, ahli Parlimen Perikatan Nasional adalah pengkhianat kepada institusi parlimen yang mereka menjadi anggotanya. Sudahlah mereka mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Mereka juga mengkhianati Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah yang bertitah bahawa parlimen boleh bersidang dalam masa darurat berkuat kuasa. Paling tidak wajar mereka membuat undang-undang tanpa perbahasan, semak dan imbang di parlimen. Ironisnya, mereka pula menjadi penerima istimewa, sama seperti individu yang sudah 50 kali menderma darah. Majlis Datuk Persekutuan Malaysia atau MDPM dilaporkan menggesa kerajaan negeri mengikut contoh Johor, Selangor dan Pulau Pinang dalam menerapkan kriteria ketat ketika mengurniakan darjah kebesaran negeri. Menurut jurucakap MDPM, ketiga-tiga negeri itu mempunyai kriteria yang ketat dan memeriksa latar belakang calon mereka, termasuk sekiranya mereka mempunyai rekod jenayah dan kebangkrapan. Pertubuhan Bukan Kerajaan itu berkata pihaknya bimbang dengan laporan baru-baru ini yang membabitkan individu yang bergelar datuk terlibat dalam kegiatan jenayah. Keputusan untuk menggunakan gelaran adalah prerogatif Sultan dan Yang di-Pertua. Bukan semua orang boleh tentukan siapa sepatutnya atau tidak sepatutnya diberikan gelaran, kata jurucakap majlis itu seperti dipetik Free Malaysia Today. Ujar jurucakap MDPM, proses tapisan boleh diperketatkan bagi mereka yang dicalonkan untuk menerima gelaran datuk.
Beliau juga mengusulkan pembentukan suatu mekanisme di mana gelaran seseorang ditarik semula apabila mereka membuat kesalahan jenayah dan menggunakan semua cara untuk membuktikan diri tidak bersalah. Mari kita kembalikan kehormatan dalam penghormatan gelaran kita, katanya. Terdapat beberapa kategori pencalonan untuk darjah kehormat persekutuan dan negeri, termasuk perkhidmatan awam, politik sukan, NGO, kerja sosial. Pencalonan juga boleh datang dari Istana Raja dan pejabat yang dipertua. Sementara itu, Presiden Persatuan Patriot Nasional atau Petra, Brigadier Jeneral Bersara Dato' Muhammad Arsyad Raji berkata, demi mengembalikan dan memelihara kesucian, kehormatan dan integriti anugerah atau gelaran tertentu, Patriot mencadangkan agar semua penerima kehormatan persekutuan dan negeri yang telah disabitkan melakukan kegiatan jenayah hendaklah dinyah turunkan penghargaan mereka. Beliau merujuk kepada kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado mengenai penangkapan 34 orang yang berkaitan dengan penipuan Macau Scam, di antaranya pegawai dari pelbagai agensi penguatkuasaan. Begitu juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak beberapa minggu kebelakangan ini melaporkan penangkapan 68 orang yang dipercayai anggota geng. Ada di antaranya yang dilaporkan pemegang kehormat persekutuan atau negeri, ujarnya dalam satu kenyataan. Mama Arsyad berpendapat penerima anugerah dianggap telah memberikan khidmat teladan kepada negara dan mempunyai sifat yang baik dan tidak tercemar. Oleh demikian, penerima diharapkan dapat memartabatkan diri dengan kehormatan dan harga diri dan tidak memalukan diri sendiri. Bagaimanapun katanya, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat banyak kes jenayah yang melibatkan penerima kehormat persekutuan dan negeri. Ini termasuk rasuah, pencucian wang, gangsterisme, pemerasan, pergaduhan dan pelbagai kesalahan jenayah lain. Tangkapan dilakukan sama ada oleh polis atau pihak SPRM. Ketika diadili, mereka bukan hanya terhina tetapi juga merendahkan dan menghina gelaran kehormatan yang telah mereka terima dan mereka gunakan di hadapan nama mereka. Kegiatan yang tidak diingini mereka telah merendahkan dan menghina negara dan raja-raja yang menganugerahkan penghargaan itu kepada mereka, tegas Muhammad Arsyad. Menurut beliau, seorang Tan Sri, Datuk Sri atau Datuk yang memakai baju oranye SPRM yang menghadapi tuduhan jenayah adalah amat menjijikkan. Akhir-akhir ini pemandangan seperti itu telah menjadi ciri biasa di media. Apa yang lebih menjijikkan ialah individu yang dibawa tidak kelihatan menyesal. Sebaliknya dia meninggalkan mahkamah dengan senyum lebar. Bagaimanakah keadaan ini dilihat oleh generasi muda kita yang memandang tinggi individu berpangkat sedemikian? Soalnya, Patriot berkata pihaknya menghormati hak negara dan raja untuk memberikan penghormatan kepada sesiapa sahaja. Namun, Patriot melihat adalah lebih penting untuk memelihara kesucian dan integriti anugerah kehormatan berbanding dengan penghinaan penerimanya. Justru tidak heran jika ada kalanya penganugerahan ini menimbulkan persoalan. Adakah berlaku ketirisan dalam penilaian untuk menganugerahkan gelaran pangkat tertentu? Adakah gerombolan ini sebenarnya mengejar anugerah semata-mata kerana mahu menutup kegiatan jahat mereka? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum, salam sejahtera.